Tips mudah menjawab kertas 1 Pendidikan Islam KSSM adalah dengan mengenali kata tugas. Apakah itu kata tugas? Ia adalah kata kunci untuk memahami soalan. Senang cerita, kalau dah tahu tentang ni, mudahlah kita nak menjawab soalan. Kata tugas ni dia ada dua jenis. Jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Jenis yang pertama ialah kata tugas jenis kepala soalan. Nyatakan, senaraikan, namakan apakah, jelaskan, terangkan, huraikan. Dalam bentuk itu. Jenis yang kedua adalah perkataan di dalam soalan tu. Contohnya, sebab dilarang, faktor, punca, akibat, hikmah, kesan, cara, usaha, peranan, pengajaran, iktibar, hukum dan alasan. Macam mana nak jawab soalan jelaskan? Kita tengok cara dia. Mudah saja. Jawapan tu mestilah lebih panjang daripada menjawab soalan nyatakan. Paling kurang dia ada 2 frasa ataupun lebih. Contoh soalan, jelaskan 2 ciri ajaran sesat dari sudut ibadat. Yang pertama, menolak kewajipan ibadat fardu. Menolak kewajipan tu adalah satu frasa, ibadat fardu tu adalah frasa yang kedua. Dapatlah 2 markah kat situ. Nak dapat 4 markah sebab diminta 2 ciri ajaran sesat. Jawapan yang kedua adalah beribadat dengan hanya berzikir, satu frasa, bagi menggantikan solat. Frasa yang kedua. Macam itulah cara dia. Jom kita lihat macam mana cara nak jawab soalan terangkan dalam pendidikan Islam kertas 1. Kalau keluar perkataan terangkan ataupun huraikan dalam kertas soalan, jawapan yang dikehendaki adalah perlu ada isi dan huraian. Okey, macam mana nak tahu kita nak buat huraian tu? Kita guna formula SUKA. Kita tambah perkataan S supaya atau U untuk, K kerana, A agar. Satu contoh, terangkan 2 keburukan rasuah kepada negara. Melumpuhkan ekonomi negara kerana. Bubuh kerana kos pengurusan yang meningkat. Begitulah cara nak menjawab soalan yang berkaitan dengan terangkan ataupun huraikan. Perlu ada isi dan huraian, baru boleh dapat markah penuh. Jom kita tengok macam mana nak jawab soalan sebab dan perintah. Sebab diperintahkan. Caranya adalah jika soalan tu keluar dalam bentuk perintah, kenapa disuruh, kenapa digalakkan, jawapan anda perlu berbunyi positif. Contoh jawapan dan soalan adalah, jelaskan 2 sebab Islam menggalakkan umatnya berdikari. Jawapannya adalah melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi. Berbunyi positif. Umat Islam dipandang tinggi. Ia berbunyi positif. Tapi hati-hati kalau jawapan anda berbunyi negatif, macam contoh ini, dapat menjauhi seksa neraka dan apa-apa lain. Jawapan yang berbunyi negatif, jawapan anda tidak dikira tepat. Senang saja cara nak jawab soalan jenis sebab larangan. Ini contoh dia. Contoh kalau soalan tu minta sebab larangan, sebab diharamkan, punca berlaku, kesan ataupun implikasi, jawapan anda perlulah berbunyi negatif. Maksud berbunyi negatif adalah contoh soalan yang di bawah ni, jelaskan 2 sebab mengapa Allah melarang perbuatan rasuah. Hilang harga diri, itu adalah negatif. Meningkatkan kes jenayah, itu pun adalah negatif. Jadi jawapannya betul. Tetapi berhati-hati kalau anda menjawab dalam bentuk yang positif seperti mana contoh ini, mendapat pahala. Jika menjauhi larangan Allah, jawapan anda salah. Itulah caranya. Baiklah, mari kita kenali macam mana nak jawab soalan berkaitan dengan langkah, cara dan sebagainya. Kalau soalan minta nyatakan usaha, langkah ataupun cara, kita perlu jawab dengan memulakan jawapan kita
dengan kata perbuatan melakukan. Kalau kita nak kenal macam mana perbuatan tu berlaku adalah contoh jawapan kat sini, mendalami ilmu agama, melakukan amal soleh. Dia ada me depan dia. Contoh yang jelaskan dua cara menjadi pemimpin yang adil ni, memastikan kebajikan rakyat terjaga, meningkatkan syiar Islam. Itu adalah tips yang paling mudah, dan pastikan kita jawab dengan menunjukkan bahawa jawapan kita itu dalam bentuk tindakan ataupun usaha. Untuk soalan yang nak hukum dan alasan, macam ni cara jawab dia. Bila dia minta hukum, kita perlu nyatakan hukum tu, seperti wajib ke, sunat ke, makruh, sah, tidak sah. Sebab dia minta hukum kan, jadi jawab macam tu. Dan bila dia minta alasan, alasan kita pun perlu berkaitan dengan hukum. Alasan ni contohnya merujuk kepada syarat sah, rukun, sunat dan lain-lain. Baik, contoh soalan adalah Encik Ahmad tidak sempat melakukan wukuf pada 9 Zulhijjah kerana kerosakan bas. Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi tersebut. Contoh 2 markah. 1 markah untuk hukum, 1 markah untuk alasan. Hukum bagi soalan ini adalah tidak sah. Jika anda menjawab macam ni, tidak sah, jawapan betul dan mendapat 1 markah. Dan alasan yang diberi mestilah berkaitan dengan syarat-syarat sah, rukun, sunat dan seumpama dengannya. Alasannya adalah kerana wukuf adalah rukun haji, 1 markah. Tapi kalau anda jawab hukum dia tidak boleh, jawapan itu tidak diterima sebab dia tiada kaitan dengan hukum, walaupun membawa maksud tidak sah. Jadi kalau jawab tidak boleh, dia tidak diterima. Alasan pula anda beri macam ni, kerana tidak sempat. Alasan itu tidak tepat kerana dia nak alasan tu berkaitan dengan syarat sah, rukun, sunat dan seumpama dengannya. Beginilah cara yang terbaik untuk menjawab soalan berkaitan hukum dan alasan. Kalau soalan tu minta perbezaan ataupun perbandingan, macam ni cara dia. Buat kotak saja. Kotak perbandingan di antara 2 perkara. Okey, dia takkan lebih daripada 2 perkara. Contohnya, jelaskan perbezaan di antara korban dan akikah. 1 kotak untuk korban, 1 kotak lagi untuk akikah. Contoh dia, wajib disedekahkan. Kalau korban, perbandingan untuk akikah tidak wajib disedekahkan. Jadi kalau dua perbandingan ni kena dan sesuai, barulah dapat 1 markah. Jangan lupa bawa pembaris, bawa pensel untuk buat kotak. Kodlah keluar soalan macam ni. Kalau jumpa soalan yang nak minta pengajaran ataupun iktibar, cara jawab dia macam ni. Cuma letak saja ayat kita hendaklah, supaya ataupun agar. Itu tips dia. Cara jawab dia sama macam nak menjawab kesimpulan pada soalan kebat. Kalau kita tak letak kita hendaklah kat depan ni, dan kita tak sambung ayat tersebut dengan kata hubung supaya ataupun agar, dikuatiri kita akan kehilangan markah pada soalan pengajaran dan iktibar ini. Jadi berhati-hati ketika menjawab.